Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Jadi hari ini insya-Allah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bertemu lagi untuk menelusuri sirah Nabi junjungan mulia kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui pelajaran pendidikan Islam bidang sirah, mata pelajaran ke-17. InsyaAllah, apa dia tajuk dia? Tajuk dia ialah Hajjatul Wada. Baiklah murid-murid, tahukah murid-murid bilakah berlakunya peristiwa Hajjatul Wada? Mari kita fikirkan, mari kita telusuri sirah Nabi junjungan yang mulia berserta para sahabatnya yang awesome. Jom, mari kita lihat surah daripada Al-Quran berkaitan dengan Hajjatul Wada. Okey, tahu tak apa surah dia? Iaitu surah Al-Ma'idah ayat yang ke-3. Apakah dia surah dia? Sebelum tu, tahukah murid-murid bahawa Islam merupakan agama yang syumul, agama yang dapat memimpin manusia mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Mari kita lihat, mari kita dengar, dan mari kita hayati surah Al-Ma'idah ayat yang ke-3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Baiklah murid-murid, bilakah atau bagaimanakah berlakunya Hajjatul Wada? Okey, nak tahu tak? Okey, Hajjatul Wada berlaku ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat telah 9 tahun berada di Madinah. Dan selama itu jugalah Nabi tidak pernah pergi mengerjakan haji. Nabi tak pernah mengerjakan haji sejak berhijrah. Jadi pada bulan Zulqaidah tahun ke-10 Hijrah, Nabi SAW telah mengumumkan akan mengerjakan haji pada tahun tersebut. Kaum muslimin berasa sangat gembira. Bila dah rasa gembira tu, kan, 9 tahun cuba bayangkan. Kalau 9 tahun tu macam dah darjah 3 kan, tidak mengunjungi tempat kelahiran. Jadi ramai penduduk ataupun kaum muslimin berasa sangat gembira dan ingin bersama-sama turut serta dengan Nabi untuk mengerjakan ibadah haji pada ketika itu. Dan bilangan mereka adalah sekitar 90,000 orang. Ramai kan bilangan umat Islam pada ketika itu. Jadi Nabi dan kaum muslimin pun berangkatlah ke Makkah pada 25 Zulqaidah tahun ke-10 Hijrah. Baiklah murid-murid, mari kita lihat pula kronologi ataupun perjalanan yang
dilalui oleh Nabi dan kaum muslimin dalam perjalanan mereka untuk mengerjakan haji. Okey. Daripada Madinah, baginda serta kaum muslimin menuju ke Dzulhulaifah dan bermalam di situ serta berihram. Nabi pakai ihram di Dzulhulaifah. Esokan harinya, Nabi dan kaum muslimin meneruskan perjalanan sehinggalah sampai di satu tempat yang bernama Dhu Tuwa. So, betul-betul Dhu Tuwa. Lalu Nabi bermalam di sini sekali lagi. Satu malam dah. Itu hari malam perjalanan Nabi ke payahnya nak pergi ke Mekah. Bukan macam kita sekarang, ada kapal terbang, ada laut, pilih je nak naik mana kan. Seterusnya, Nabi dan kaum muslimin meneruskan perjalanan sehinggalah sampai di Mekah. Apabila sampai di Baitullah, baginda terus melakukan tawaf dan sa'i. Okey, seterusnya pada 8 Zulhijjah, baginda sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin bergerak ke Mina. Untuk apa? Untuk bermalam. Dan keesokan harinya, baginda berangkat ke Arafah. Okey, setelah sampai di Arafah pada 9 Zulhijjah, baginda melakukan ibadat wukuf. Kemudian baginda menyampaikan khutbah terakhir bagi kaum muslimin di khalayak kaum muslimin. Baiklah murid-murid, setelah selesai ibadah di Arafah, Nabi dan kaum muslimin berangkat menuju ke Muzdalifah dan bermalam di sini, iaitu pada 10 Zulhijjah. Okey, ingat tadi 8 Zulhijjah Nabi berada di Mina. 9 Zulhijjah pula Nabi berada di Arafah. Nabi memberikan khutbah yang terakhir dan pada 10 Zulhijjah Nabi berada di Muzdalifah. Kemudian setelah itu Nabi dan kaum muslimin berangkat ke Mina. Okey, Nabi melakukan ibadah melontar jamrah dan menyembelih unta. Di mana semua? Di Mina. Berapa lama Nabi berada di Mina? Okey, Nabi berada di Mina pada 11 sehingga 13 Zulhijjah. 3 hari Nabi berada di Mina. Setelah selesai urusan di Mina, maknanya, apa maknanya tu bila Nabi telah menyembelih unta? Maka telah selesailah haji, kan? Kemudian Nabi kembali ke Mekah dan melakukan tawaf. Kemudian Nabi serta kaum muslimin bertolak ke Madinah setelah menyelesaikan ibadah haji. Okey, boleh dapat semua kronologi haji yang dilakukan oleh Nabi. Begitulah kesungguhan Nabi dan para sahabat dan kaum muslimin dalam usaha untuk beribadah. Jadi kita seharusnya mencontohi Nabi, betul tak murid-murid, dalam usaha untuk melaksanakan ibadah. Kita wajib berusaha
bersungguh-sungguh. Cuba fikirkan apakah ibadah sunat yang boleh kita kerjakan. Cuba fikirkan. Okey, contohnya solat sunat. Solat sunat ni banyak. Kalau waktu pagi tu solat sunat duha. Ni waktu cuti ni. Cubalah amalkan pukul 8 tu dah boleh dah solat sunat duha 2 rakaat. Boleh juga dilakukan 4 rakaat, 8 rakaat ataupun 12 rakaat. Apa lagi ya? Apa lagi? Bersedekah. Okey, bersedekah. Apa lagi? Yang paling mudah? Apa dia? Solat sunat sebelum dan selepas solat fardu. Okey. Kita mesti menanamkan rasa kesungguhan dalam melaksanakan ibadah sunat ini. Kerana apa? Kerana Nabi dan kaum muslimin sangat menjaga ibadah mereka. Jadi kita kenalah mengikuti sebagaimana Nabi dan kaum muslimin dalam usaha menjaga ibadah mereka. Kesungguhan yang ditunjukkan haruslah kita contohi. Baiklah murid-murid, mari kita lihat apakah ringkasan daripada khutbah terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat lagi tak bila Nabi menyampaikan khutbah terakhir tu? Di mana? Nabi menyampaikan khutbah terakhir ini di Arafah, iaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi apakah pesanan-pesanan yang diingatkan oleh Nabi kepada umat Islam di dalam khutbah terakhir itu? Okey, mari kita lihat. Yang pertama, Nabi mengingatkan kepada umat Islam agar sentiasa menjaga tanggungjawab mengeratkan persaudaraan sesama Islam. Nampak tak betapa pentingnya mengeratkan persaudaraan? Okey, yang kedua pula ialah Nabi berpesan agar amalan jahiliah hendaklah dihapuskan sama sekali dalam masyarakat Islam. Apa contohnya? Contohnya seperti mementingkan perkauman. Jadi masyarakat Arab pada ketika itu memang terkenal dengan perkauman yang sangat dahsyat, kan? Jadi sampai sanggup berbunuhan hanya kerana mempertahankan keluarga sendiri, darah daging sendiri, maruah apa? Maruah kaum ataupun kabilah mereka. Kemudian yang ketiga, apa dia? Bersikap dan berlaku baik serta menunaikan hak kepada kaum wanita. Ingat tu, betapa Nabi sangat mengambil berat kepada kebajikan kaum wanita. Kemudian yang keempat, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan hidup. Di sini kita lihat bagaimana kita disuruh, dipesan sungguh-sungguh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang
dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kerana Nabi mengatakan, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan peganglah ianya, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kelima, kewajipan. Nabi kata wajib mentaati pimpinan selagi tidak melanggar syarak. Jadi kita kena mentaati pemimpin yang dilantik selagi mana pemimpin itu tidak melanggar syarak, ataupun selagi mana pemimpin itu tidak berbuat perkara yang menyalahi syarak. Itulah. Seterusnya yang keenam, mendirikan solat fardu 5 waktu. Ni 5 waktu je kan. Sedangkan sebelum itu dikhabarkan 50 waktu. Oleh kerana kecintaan Nabi kepada umatnya, sanggup Nabi memohon kepada Allah untuk dikurangkan kepada 5 waktu sahaja. Berpuasa, apa lagi Nabi pesan? Menunaikan zakat dan haji. Dan yang terakhir, apa pesanan Nabi dalam khutbah yang terakhir ini? Iaitu menjauhi riba, kerana riba adalah haram. Okey? Kena fikir sebelum mengambil perkara-perkara yang berkaitan dengan riba. Baiklah murid-murid, kat sini cuba kita amalkan. Mari kita lihat pula iktibar daripada peristiwa Hajjatul Wada'. Ada berapa iktibar? Okey, ada 4 kesemuanya. Mari kita lihat satu persatu. Okey, iktibar yang pertama ialah kita hendaklah bersungguh-sungguh menunaikan sesuatu ibadah. Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh tu maksudnya mujahadah, susah. Contoh kita nak solat subuh. Kan, susahnya nak bangun. Waktu sekolah pun bangun pukul 7. Adakah yang bangun pukul 7? Okey, jangan. Kalau boleh, bangunlah awal. Sebelum sekarang, masuk waktu pukul 5 kat pukul 6 lah macam itu kan. Jadinya awal. Bersungguh-sungguh nak solat subuh ni. Kan, Nabi dah pesan. Apa Nabi pesan? Jaga solat 5 waktu. Kena bersungguh-sungguh. Okay, tengok yang kedua pula. Yang kedua ialah kita hendaklah mengasihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi mengasihi kita. Nabi sangat mengasihi kita. Pernah dengar tak kisah di mana Nabi menceritakan kepada para sahabat dia sangat rindu. Nabi sangat ingin bertemu dengan kita yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, tetapi kita beriman dengan Nabi. Malah ada manusia, umat Islam di zaman ini dan sehinggalah hari kiamat nanti yang sangat rindu untuk bertemu dengan Nabi. Jadi cuba bayangkan kalau para sahabat seronok mereka dapat jumpa, dapat mengucup tangan Nabi. Tapi kita, marilah kita memupuk rasa cinta, rasa kasih, rasa rindu kita kepada Nabi. Macam mana caranya? Dengan banyakkan berselawat, dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Okey, seterusnya yang ketiga, kita mestilah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup. Apa je yang tak ada dalam Al-Quran? Apa je yang tak ada? Cuba fikirkan. Semua ada. Ilmu angkasa, ilmu tentang
ilmu tentang muamalat, nak beli itu, nak beli ini, kan. Jadinya marilah kita sama-sama rajin baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran hari-hari. Kalau dapat hafal hadis, banyak yang boleh kita amalkan. Okey, dan yang terakhir ialah umat Islam mesti hidup bersatu padu kerana setiap Muslim itu bersaudara. Jadi sama-sama kita menjalinkan ukhuwah. Ukhuwah tu apa? Persaudaraan, supaya umat Islam menjadi lebih kuat sebagaimana persaudaraan yang ditunjukkan ataupun yang dipupuk oleh Nabi di antara kaum Muhajirin dan Ansar. Jadi kita sama-sama mencontohi, bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ibadah ataupun sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey murid-murid, kesimpulannya, marilah kita sama-sama cuba mengamalkan apa yang dipesan oleh Nabi dengan bersungguh-sungguh. Kerana apabila kita melakukannya dengan bersungguh-sungguh, ia tidak pergi kepada orang lain, tapi untuk bekalan kita balik ke negeri abadi, balik kampung kita. Mana kampung kita? Syurga yang Allah janjikan buat hamba-Nya yang taat. Okey, jadi sehingga kita berjumpa lagi pada mata pelajaran yang lain. Ma'assalamah wa ilal liqa'.